السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, ini sambungan kita dalam kitab Al-Hajjun Nabawi fi Raqaib buat tajuk Al-Imtihan bil Masaib, yaitu ujian dalam bentuk musibah, kecelakaan. Kita masih lagi bincang berkaitan dengan hikmah Allah Ta'ala datangkan ujian dalam bentuk musibah ini. Jadi kita dah masuk ke hikmah ataupun perkara yang seterusnya, yaitu saqlu syakhsiyatil mu'min. Fal masaibu tasqulu syakhsiyata wa taqwiha. Wa lidzalika lam yakun abathan an akhtara Allah li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam an yakuna yatiman. Wa amma al-athfal al-mudalliluna fa ghaliban ma tufsidu shakhsiyatuhum wa tatamayyu. فالابتلاءات كالدورات التدريبية القاسية التي تبرز الطاقات وتنميها. Jadi itu adanya hikmah di antara hikmahnya, yaitu saqlu syakhsiyatil mu'min, untuk menggilat kepribadian seseorang yang beriman. Ujian yang Allah Ta'ala didatangkan kepada kita sebagai orang beriman itu sebagai satu bentuk Allah Ta'ala nak gila kepribadian orang beriman. Fal masaibu tasqulu syakhsiyata wa taqwiha. Maka musibah yang Allah Ta'ala timpa atas seseorang itu akan menggilap kepribadian dan memberi kekuatan kepada dirinya, kepribadiannya. Walizalika lam yakun abathan an akhtara Allahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an yakuna yatima. Oleh yang demikian dia kata, tidaklah menjadi perkara yang sia-sia Allah Ta'ala memilih Nabi kita Muhammad SAW menjadi seorang anak yatim. Nabi kita dilahirkan dan meninggal bapanya pada waktu Nabi kita masih lagi kecil, yatim. Mata abuhu wa huwa saghir, itu yang kematian bapanya sedang dia dalam masih usia yang kecil lagi, belum akil balik. Wa ammal atfalu, adapun kanak-kanak al-mudalliluna, yang manja itu, fa ghaliban ma, kebanyakannya secara umumnya tufsidu syakhsiyatuhum wa tatamayyu, akan merosakkan kepribadian mereka dan akan hanyut dalam kehidupan mereka. Jadi yang cerita kepada kita di sini bahawa musibah yang Allah Ta'ala timpa atas kita sebagai orang beriman, dan contoh paling dekat iaitu Nabi kita lah, Nabi kita Muhammad SAW. Mengapa Allah Ta'ala uji dia dengan pelbagai ujian sejak daripada kecil lagi. Nabi kita telah kehilangan bapa Nabi kita SAW, sehingga Nabi kita menjadi yatim.
untuk Allah Ta'ala gila, beri kekuatan kepada kepribadian Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan orang Arab pada waktu itu, zaman itu, termasuk ibu pada Nabi kita SAW sendiri, dia hantar anak-anak kecil ni pergi ke perkampungan Badiah. Mereka berada tinggal di bandar-bandar. Mereka hantar anak-anak mereka pergi ke perkampungan dengan tujuan untuk melatih diri mereka, membina saksian kepribadian mereka, menjadi lebih kuat, lebih mantap untuk berhadapan ataupun untuk menghadapi ujian-ujian dalam kehidupan. Apatah lagi Nabi kita SAW yang dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai Nabi dan sebagai Rasul yang akan membawa risalah, mengajak manusia, berdakwah kepada manusia, mesti mempunyai saksian kepribadian yang kuat untuk menghadapi cabaran. Begitulah juga dengan kita. Maka Allah Ta'ala apabila dia nak menjadikan kepribadian kita pada seseorang itu kuat, kata mantap dan tahan uji, maka Allah Ta'ala bawa datang musibah. Nabi kita sejak kecil lagi tidak ada ibu bapa, tidak ada bapa, bahkan meninggal ibunya juga waktu dia kecil. Di sini kita kata Nabi seolah-olah hidup dalam keadaan tanpa kasih sayang kepada seorang bapa. Hidupnya Nabi kita SAW, orang yang tak ada bapa daripada kecil ni, terpayah sendirilah dalam keadaan yang kurang kasih sayangnya, tidak ada kasih sayang daripada ibu bapa. Ini satu ujian daripada Allah SWT. Jadi memberi suatu tarbiyah, pendidikan kepada saksian Nabi, diri Nabi kita SAW boleh bina saksian, memberi kekuatan, berdikari, hidup dalam keadaan boleh berdikari, bawa diri dan sebagainya. Ini di antara hikmah mengapa Allah SWT memberi ujian dalam bentuk musibah ini, di mana penulis kita disebut berbeza dengan kanak-kanak yang hidup dalam keadaan ada ibu bapa mereka itu hidup dalam keadaan mungkin dalam keadaan manja. Ada kebanyakan kanak-kanak yang hidup dalam keadaan manja ni boleh merosakkan dia punya kepribadian dia, saksiah dia. Orang manja berhenti dah minta kabar dengan mak ayah bagi, ada kesenangan, boleh berlaku apa yang dia nak. Di situ boleh menyebabkan kepribadian seseorang tadi, terutama kanak-kanak tadi, boleh hanyut dalam kehidupan mereka. Tidak ada kekuatan pada saksiah kepribadian mereka. Itu di antara salah satu yang disebut hikmah Allah Ta'ala bawa datang bagi musibah ke atas kita semua, terutamanya orang yang beriman. Maka perlu kita sebut ujian tadi dalam bentuk musibah tadi merupakan boleh diumpamakan sebagai suatu kursus latihan yang sangat keras untuk menzahirkan, melahirkan kekuatan, taqat, ada kekuatan dalam diri dia untuk menghadapi segala cabaran dalam kehidupan. Itu maknanya saqlu syakhsiyatil mu'min, untuk menggilap kepribadian seorang beriman. Macam kita umpamakan dalam kehidupan kita hari ni, kita nak buat senjata parai, contohnya ada parai pedang kapur, yang kita buat tu daripada besi. Apabila kita bagi ke tukang besi, dia akan bakar besi tersebut, maka dia akan katuk, dia akan tuku, katuk dengan kuat, bakar sampai kau terbakar untuk menjadikan sebilah pangan, sebilah pedang. Yang kita terima, kita beli tu dalam bentuk wasiat tu, parai wasiat tu, pedang wasiat tu, kapur wasiat tu. Tapi sebelum dia siap jadi begitu tu, bagaimana keadaan dia, dan sebelum dia jadi begitu, dia diketuk, dikatuk, dibakar oleh penempuk, orang yang buat
begitu sekali untuk melahirkan. Maknanya satu benda lepas tu boleh orang guna, buat ngerak, buat nebak, kalau pedas ni buat perah dan sebagainya. Dan berharga, supaya itu dia jadi benda yang berharga. Asalnya dia ambil daripada spring kereta, spring kereta. Dia ambil daripada besi, orang kata sebut besi landasan kereta api lah, macam-macam ada. Besi-besi itu dia ambil. Dalam keadaan kita tengok besi itu tidak terbentuk macam pagar yang kita tengok. Jadi nak buat benda supaya jadi pagar sana, supaya kelewat, supaya jadi pedas sana, kena kata, kena bakar. Begitulah ibarat kita sebagai hamba Allah SWT, sebagai orang beriman ni, nak suruh peribadi kita tu jadi kuat, jadi gagah, jadi mantap. Kuatnya jiwa kita, kuatnya luaran dan dalamnya kita, jiwa kita, semangat kita ada ketahanan, Allah Ta'ala uji. Kata kita tidak boleh cepat serah bahawa bapa Allah Ta'ala uji aku ni, bapa aku kena sakit, bapa aku kena gini, bapa. Di situ ada hikmah. Allah Ta'ala nak capuk dalam diri kita satu orang panggil terbiah, pendidikan daripada Allah SWT. Tapi kadang-kadang kita tak terasa, tak terasa. Mungkin Allah Ta'ala nak beri sesuatu yang lebih hebat lagi depannya. Mungkin nanti kita jadi apa depan ni, nak pegang apa jawatan atau apa. Bahkan kita sebagai beriman senantiasa berhadapan dengan ujian-ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Paling dekat kat kita kata untuk kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mari sejid, perlu semangat, perlu kekuatan, perlu kemantapan diri dah. Nak baca Quran, nak buat segala amal kebajikan ni perlu kepada kekuatan jiwa, perlu kepada tenaga. Jadi di situ Allah Ta'ala uji kita untuk melahirkan insan, manusia yang kita kata ada kekuatan diri dalaman dan luaran. Nabi kita lah contohnya mempunyai kekuatan dalaman dan luaran, dan sehingga Nabi boleh melaksanakan tugas dakwah terhadap manusia. Itu di antaranya lah. Seterusnya, wa qad yakunu bala'u li muddati hikamin li'iddati hikamin mujtami'atin kama fi musibati Uhud. Qala ta'ala in yamsaskum qarhun faqad massal qawma qarhun mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lam Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin wa liyumahhisa Allahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Ini hikmah khususnya. Kadang-kadang bala ataupun ujian ini dalam bentuk musibah ini untuk kita mendapat beberapa hikmah ayat terukur sebagaimana yang berlaku dalam ujian peperangan Uhud terhadap Nabi kita SAW. Firman Allah Ta'ala, in yamsaskum qarhun faqad massal qawma qarhun mislu. Jika sekiranya kamu telah ditimpa luka dalam peperangan Uhud ini, tentera Islam dalam peperangan Uhud ramai yang terkena luka dan terbunuh. Faqad massal qawma qarhum mislu, maka sesungguhnya orang kafir juga telah menerima luka dan cedera seperti kamu juga dalam peperangan Badar sebelum ini. Allah Ta'ala cerita dalam Quran ini tentang kisah peperangan Uhud, di mana apabila orang Islam merasa mereka ini telah banyak terkena luka dalam peperangan Uhud dan ramai yang meninggal, Allah Ta'ala sebut di sini, kalau mu ni kena luka dalam peperangan Uhud, banyak terluka, banyak tercedera, ramai yang mati. Sebagaimana kita tahu 70 orang tentera Islam telah terkorban dalam peperangan Uhud. Satu tamparan yang hebat. Tentera musyrikin lebih kurang 22 orang, ada riwayat 37 orang yang terbunuh dalam peperangan Uhud. Maknanya di situ ramai di kalangan tentera orang Islam dan tentera Islam yang terkorban dan yang telah terluka
maka mereka merasa sedih lah. Sedih. Allah Ta'ala kata jika dalam perang Uhud ni mung serah macam mung je terkena luka, tidak. Sebenarnya sebelum ni pun dalam peperangan Badar, tentera musyrikin Mekah serupa ya. Kena luka juga semua juga. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Jadi itulah Allah Ta'ala jadikan hari-hari itu silih berganti. Ada ketikanya menang, ada ketikanya kalah. Bainan nas, di antara manusia. Wa li'alamallahu alladhina amanu, dan Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawa macam mana orang yang beriman yang sebenarnya. Wa yattakhiza minkum syuhada, dan Allah Ta'ala menjadikan di kalangan kamu itu orang yang mati syahid. Allah Ta'ala memilih di kalangan kamu itu orang yang mati syahid, utamanya dari peperangan Badar tadi. Wallahu la yuhibbul zalimin, dan Allah Ta'ala tidak suka, yakni benci kepada orang yang zalim. Wa liyumahhisallahu alladhina amanu, dan Allah Ta'ala nak menyucikan dosa-dosa orang yang beriman. Wa yamhaqal kafirin, dan Allah Ta'ala nak menghancurkan orang kafir. Itu ayat dalil yang menunjukkan kepada kita beberapa hikmah daripada ujian Allah Ta'ala yang dibawa contoh ini, musibah Uhud, dalam peperangan Uhud. Wa fi hatainil ayataini najidu iddat hikamin lima hadatha fi Uhud minha. Di dalam dua ayat ni, ayat 140 dengan 141 surah Al-Imran ini, kita dapati iddat hikamin, beberapa hikmah, lima hadatha fi Uhud, daripada apa yang berlaku dalam peperangan Uhud, minha, di antaranya mana musibah juga. Yang pertamanya mudawalatul ayyam bainan nas, silih bergantinya hari di antara di kalangan manusia. Maksudnya silih bergantinya benar dan kalah di kalangan manusia yang ingin ditunjukkan oleh Allah SWT dalam peperangan Uhud. Walihaza asbabu wa hikamuhu, dengan sebab, dan ini ada sebabnya dan ada hikmahnya. Jadi waktu perang Badar dulu, tentera musyrik Mekah mengalami kekalahan yang sangat buruk. Ketua dia sendiri, Abu Jahal, terbunuh. Manakala dalam peperangan Uhud ini, tentera-tentera musyrik Mekah seolah-olah datang pergi ke Madinah untuk menuntut bela, dan juga untuk balas balik kekalahan mereka yang berlaku dalam peperangan Badar. Jadi puak-puak mereka ni mari ke Madinah untuk menyerang tentera Islam di Madinah yang diketuai oleh Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan yang jadi ketua perang bagi musyrik Mekah, bawa 3,000 tentera pergi ke Madinah. Jadi dia mari dengan tujuan untuk membalas dendam lah yang berlaku pada peperangan Badar sebelum itu. Jadi ceritanya panjang bagaimana berlaku peperangan Uhud ini di Uhud, di Bukit Uhud, di Jabal Uhud, yang mana pada awal semua kita tahu tentera Islam menang. Tentera Islam menang, dan berlaku lepas tu tentera Islam tidak ikut perintah. Yang kita semua maklum, tentera-tentera pemanah yang berada atas bukit Jabal Rumah itu tidak dengar dan tidak ikut perintah Nabi kita SAW melalui Abdullah bin Zubair, yang Allah Ta'ala beri pesan kepada mereka supaya jangan turun daripada bukit Rumah tadi, Jabal Rumah tadi, walau apa pun berlaku ke atas tentera Islam. Menang atau kalah, jangan tinggal 50 orang Nabi letak atas bukit Rumah tadi, Jabal Rumah. Tapi nak diceritakan bahawa apabila mereka awal, dan ini di antara kita kata taktik lah, taktik yang dibawa oleh Abu Sufyan sendiri dan Khalid bin Al-Walid untuk buat helah buat tentera Islam. Apabila dia berlaku peperangan, hampir-hampir dia nak kalah, tentera musyrik nak kalah, dia tinggal. Dia tinggal. Kalau kita pernah pergi ke Madinah, dan kita pergi ziarah Bukit Uhud, Jabal Uhud, kita naik atas Jabal Rumah ni dah, kita boleh tengok orang Arab dia tunjuk bagaimana, kat mana berlakunya medan perang itu berlaku kat mana, kemudian bagaimana tentera musyrikin tinggal
tapok medan perasaan ni pusing balik kona aku belakang jaga rumah. Dah. Jadi ceritanya apabila dekat awal dia macam nak kalau dia tinggal, dia ambil lakuk mundur belakang sekejap, dia tinggal apa ni harta-harta, dia tinggal banyak benda-benda peralatan dapur kampung dia tinggal. Menyebabkan orang-orang tentera Islam sini dia ingat kalah dah, dia pergi pakai nak ambil. Orang duk bau nak pakai nak ambil. Orang datang dia bila dia tengok nak bau nak pakai duk kutip nak ambil, tunggu tinggal. Abdullah bin Zubair orang datang pesan dan jangan tunggu, jangan tinggal. Rasulullah Nabi SAW ada pesan, walau apa pun berlaku kepada tentera Islam, jangan tunggu, jangan tinggal. Disebabkan dia tengok harta ada bau, dan dia tengok orang lain, orang Islam orang lain kutip, tak boleh tunggu juga. Tunggu tinggal, tak dengar. Apabila dia tunggu bau, Khalid bin Al-Walid tengok, Abu Sufyan ni dia tengok pergerakan tentera Islam, hok tinggal, hok balik, pergi duduk kutip harta rampasan. Lalu Khalid ambil nangkuk kona, jaga rumah ke belakang sudah ke belakang tentera Islam. Di situlah menyebabkan tentera Islam terbunuh 70 orang, dan termasuk di situ singa Allah Taala iaitu Hamzah bin Abdul Muttalib terbunuh juga. Saudara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tubik perang tu, Nabi dah bagi pandangan. Nabi kata nak perang ni, untuk peperangan kali ni buat kita duduk dalam bandar Madinah. Kita tak setubik. Kita nak mempertahankan Madinah dari dalam bandar, kita tak setubik. Kita nak tunggu tentera musyrik mari, kita akan lancar serangan. Dari lorong-lorong kampung, dari rumah-rumah kita akan lancar serangan, dan kita akan tak orang buat bangunan-bangunan. Nabi kita rakyat. Orang yang setuju dengan pandangan Nabi SAW ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ceritanya Abdullah bin Ubay bin Salul, orang mula-mula lagi bisa orang yang setuju dengan pandangan Nabi kita SAW. Aku setuju. Wahai Rasulullah, akulah orang mula setuju. Nabi sendiri tak tahu apa dia setuju, orang Islam orang lain pun tak tahu. Hanya Allah Ta'ala je tahunya. Tahu tak apa yang dia setuju sangat. Dalam keadaan itu, Hamzah bin Abdul Muttalib dan beberapa orang lain dengar cadangan Rasulullah SAW, dan dia tanya, adakah ini wahyu? Tidak, di pandangan Nabi dia strategi perang, dan ada pandangan aku bukan wahyu. Nabi tanya ada pandangan lain kak? Hamzah bin Abdul Muttalib ini sebabkan dia tak pergi perang itu di bandar, dia tak pergi. Ada beberapa orang tak pergi, dia dengan penuh semangat dia kata tak boleh. Untuk kali ini kita kena pergi perang luar juga. Tak jadi kita duduk perang dalam Madinah, kita duduk perang luar. Dia semangat tinggi. Hamzah bin Abdul Muttalib ini kata-kata dalam keadaan penuh semangat, pokok-pokok nak pergi perang luar. Nabi kata kalau gitu tak apalah, aku setuju dengan pandangan Wani Hamzah bin Abdul Muttalib, dan kita pergi perang luar. Daripada awal tak ada masalah. Nabi kita pun mempersiapkan tentera dia boleh 1000 orang tubik luar Madinah, bawa tentera dia sampai di satu tempat waktu subuh. Nabi pun pergi semayang, tak ingat nama tempat tu, di mana bila Nabi semayang, tempat Nabi semayang tu dekat dengan tentera Islam, tentera kafir, tentera musyrik Mekah nampak, boleh nampak tentera Islam dan tentera Islam boleh nampak. Nabi pergi di situ semayang subuh. Lepas subuh tu dah dia tarik, Abdullah bin Ubay bin Salul ni tarik 300 tentera. Kalau ada tentera Islam tu buat pun dia tarik sokong ni. Balik, dia kata kami tak saya ikut kan? Kami nak balik ke Madinah sebabnya kecewa lah. Dia kata Nabi tak ikut pandangan dia sendiri. Itu cerita dia. Dia kata Nabi Muhammad SAW ini tak ikut pandangan dia sendiri, dia ikut pandangan orang. Kalau setara Nabi tak ikut pandangan dia, aku tak sendiri sebenarnya dia tersimpulan. Dan pada taktik dia buat puncak tengah-tengah tu yang sebut tentera musyrik Mekah ni nampak mana ada kekalutan di kalangan tentera Islam ni, ada kaca beda pecah, mana tentera Islam ni pecah, ada lagi balik. Gitu tujuan dia. Sebab dia orang munafik.
Jadi dia balik, tak ada kisahlah. Dah. Jadi berlaku peperangan tadi apabila Khalid bin Al-Walid main ke belakang tu, dia sudah mati. 70 orang tentera Islam mati. Di sini dah yang Allah Ta'ala sebut di sini, perlu kita ada sebut fafi hatainil ayatain najidu iddat hikamin lima hadasa fi Uhud min mudawalatul ayyam bainan nas. Maknanya silih berganti menang dan kalah ini Allah Ta'ala cipta di kalangan manusia dan peperangan. Termasuk perang Uhud. Walaupun kalau kita kata perang Uhud dalam Islam tak ada kekalahan, tentera Islam tidak kalah. Kita ni menang pun menang, kalah pun menang. Dalam Islam perang ni menang pun menang, kalah pun menang. Kalau kita menang, alhamdulillah. Kalau kita mati, itu syahid. Tapi nak agak cerita di sini, mudawalatul ayyam bainan nas ni maknanya berlaku silih berganti ini telah berlaku satu dialog di antara Abu Sufyan dan Umar Al-Khattab. Jadi lepas sesar perang ni, Nabi kita luka, banyak cerita semua tu. Nabi kita lari naik atas bukit, sahabat-sahabat jaga, tinggal beberapa orang tak ramai. Sehingga tentera Islam masuk, tentera musyrik masuk rapat, lacak, panuh dengan lembihnya, terkena Nabi luka, Nabi muka, patah gigi, banyak dah. Jadi tipu ni Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum. Waktu tu Nabi mempertahankan diri dia, duduk lari naik atas bukit. Jadi apabila selesai Abu Sufyan nak balik tu, dipanggil Nabi, aina Ibnu Abi Kafsyah. Mana duduk Ibnu Abi Kafsyah? Dia bergelar ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak panggil nama itu, dia panggil aina Ibnu Abi Kafsyah. Ibnu Abi Kafsyah ni datuk kepada mak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nama kita panggil nama orang tak ada sebut pada Nabi-Nabi ni, dia panggil diri dia anak Ibnu Abdul Muttalib. Nabi gelar ke diri dia ni, aku ni anak kepada Abdul Muttalib. Dan cucu mana Abdul Muttalib. Dia Abu Sufyan ni, dia nak gelar kepada Nabi, dia kata aina Ibnu Abi Kafsyah. Dia panggil gitu. Aina Ibnu Abi Quhafah. Di mana berada Ibnu Abi Quhafah? Ibnu Abi Quhafah ni Abu Bakar. Aina Ibnu Khattab? Mana Umar Khattab? Pika awal Nabi suruh duduk dia. Sebab apa? Sebab dia takut tentera musyrik Mekah ni, tentera musyrik ni dapat kesan mana Nabi tu. Dan Nabi tak sibuk gagal, takut dia tahu Nabi ni masih hidup. Sebab waktu tu dia gagal tu. Siapa beritahu Nabi Muhammad ni mati. Tak ada. Tapi apabila dia seru nama Umar, aina Ibnu Khattab? Mana Ibnu Khattab? Umar ni tak ada bagai. Nabi suruh dia tak ada. Ada jawab. Umar jawab. Sebab apa Umar jawab? Sebab dia cabar. Dia sebut wa innal harba sijab. Dia kata peperangan ni silih berganti, kalah dan menang. Ini panah jepiling lah Umar dah. Dia kata yaumi Badr. Dia kata hari ini adalah balasan untuk peperangan Badar dulu. Dia kata hari ini adalah bayaran untuk peperangan Badar dulu. Yaumi Badr. Jadi macam dia cabar lah. Dia cabar tentera Islam. Ditanya mana Ibnu Abi Kafsyah, ditanya duk mana Muhammad SAW, duk mana Abu Bakar, duk mana Umar. Ditanya tiga orang ni sebab dia kira tiga orang ni terah utama dalam perjuangan Islam pada waktu itu. Tiga orang ni lah yang menggerakkan perjuangan Islam di zaman Madinah. Kalau tiga orang ni tak ada, maknanya seolah-olah mati Islam. Jadi apabila dia tanya gitu senyap belakang soalan, dia kata mati belakang lah. Tapi apabila siapa kat nama Umar tadi duduk polis, dia backing. Dan apabila Abu Sufyan sebut al-harbu sijal, peperangan ni silih berganti, mana seolah-olah orang Islam ni kalah. Aku menang. Gitulah. Umar berjawab la sawa. Dia kata tak serupa. Jawablah dia, la sawa, tak serupa. Qatlana fil jannah
Orang yang terbunuh, orang mati dan kalangan kami ni masuk syurga. Allah Ta'ala. Wa qatlakum finnar, dan orang terbunuh di kalangan kamu masuk neraka. Umar jawab. Ini ucapan Rasulullah ni dah. Qatlana fil jannah wa qatlakum finnar. Orang terbunuh di kalangan kami ni, tentera kami masuk syurga. Wa qatlakum finnar. Orang terbunuh di kalangan kami dan neraka. Tak serupa. Umar jawab. Kemudian dia seru lagi. Ulu hubal maknanya berhala dia tu paling tinggi. Tuhan dia lah, Tuhan kaum musyrikin. Salah satu nama Tuhan kaum musyrikin ni Hubal. Ulu hubal ni maknanya hari ni kita jual Tuhan kita bernama Hubal, Abu Sufyan. Jadi orang Islamnya tak boleh nak jawab. Nabi kata apa tak jawab? Jawablah. Nabi ajar. Nabi kata jawab Allahu a'la wa ajal. Allah lebih tinggi. Jadi dia main jawab kita lah. Ini disebut dalam kitab sejarah. Nak cerita bahawa di situ sebagaimana disebut oleh Allah SWT, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Manakala mana itu silih berganti, itu salah satu sunnah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Walaupun sebenarnya tentera Islam itu tidak benar, tapi menerima satu tamparan yang hebat, di mana ramai di kalangan Islam yang meninggal, yang mati syahid dan juga yang tercedera. Itu salah satu daripada hikmah yang Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita. Dan yang keduanya, iqamatul hujjah 'ala allazina sahabu wa tarajau. Menjadi satu hujjah kata orang yang menarik diri, orang munafik tadi. Menarik diri, Allah Ta'ala nak suruh Nabi kita sendiri dan tentera Islam kenal mana sebenarnya orang beriman dan mana sebenarnya orang yang munafik dari kalangan orang Islam. Di kalangan masyarakat Islam sana. Kalau Allah Ta'ala tak mari musibah ni, pakak-pakak tak tahu berlaku. Muka serupa berlaku kan. Bila Allah Ta'ala mari ujian dia baru nampak. Orang kata nampak culur. Mana orang betul-betul beriman, mana orang nipu, iman dia nipu. Bila mari jumpa perangai Uhud ni, nampak saja. Nampak macam mana? Apa ni, Abdullah bin Ubay bin Salul pegang 300 orang lagi. Oh, ni rupanya duri dalam daging. Gitu. Macam mana boleh terjadinya pemisahan ni? Terkeluarnya orang-orang yang menipu dalam agama mereka ni setelah Allah Ta'ala bawa mari musibah, ujian berupa peperangan Uhud ni. Itu yang kedua lah, iqamatul hujjah 'ala allazina sahabu wa tarajau. Lagi insyaAllah kita akan sama sebelah sebab insyaAllah sedang Allah Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita dengar malam ini akan menjadi satu pengajaran untuk kita semua. Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'alna فينا ولا معنا ولا من يسمعنا شقيا ولا مضرا ولا محروما يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.